distribusi 8 unit. So awak darabkan dengan harga seunit. Alright. Ya, seterusnya dokumen berikutnya. March 1 lagi. Okay, membayar deposit sewa kios RM berapa dan sewa kios bagi bulan Mac secara tunai. Okay, ini awak anggarkan sahaja. Jadi kat sini awak letaklah lingkungan harga 600 ke 800. Oh, dia murah sangat. Okay, 800 ke 1000. Okay, letak harga tu. Cikgu letak 1000. Okay, lepas tu itu deposit dia. Maksudnya kalau kita sewa apa-apa, kita kena bayar deposit pendahuluan. So kalau sewa dia lagi murah lah. Sewa awak letaklah dalam lingkungan 600 ke 800. Untuk saya letak 800. Okay, letak sekarang amount. Tak ada masalah ni. Selesai. Okay, seterusnya membeli barang niaga. Membeli, ni baru kita barang niaga. Ni baru kita beli daripada ABB. Yang dua tadilah, kita ada dua ABB tu. Okay, awak pilih salah satu. Okay, biasanya kita akan ambil ABB yang kita tulis yang nombor 1 tu lah. Sebab itu adalah supplier kita yang terbesar kan biasanya. So dia yang keluarkan invoice sebab invoice asal. So letak nama nombor invoice wajib, ISB, okey. Lepas tu 4 nombor, saya letak 3101. Okey. Dia yang keluarkan asal maksudnya kita beli dia yang keluarkan. So tulis nama dia, ABB yang pertama tu siapa? Cikgu tulis TF. Maju Holding. Nama tulis dulu, nanti kau lupa. Di bawah alamat dia. So alamat kena lengkapkan Nombor 1 hingga 5 Pusat Bandar Teriang 28300 Teriang. So alamat. Alamat ni ambil kat mana? Awak dah tulis kan dekat kertas kosong ada tu alamat. So tuliskan dengan lengkap. Alamat kemudian. Dan kepada kita lah Burger Padu. Okay, alamat. Kita kena buat juga. Alamat kemudian awak tulis. Tulis nama kita dulu. Okey, seterusnya. Ini roti burger, roti oblong, dua-dua semua ni. Okey, pergi dekat senarai harga kamu semula. Okay, masukkan senarai harga. Yang kita dah buat dulu. Yang awal-awal dulu. Okay, roti burger, cikgu punya RM10. So, saya masukkan RM10. Roti oblong, cikgu punya RM3.50. Burger ayam RM6. Okey, masuk sekarang. Burger kambing oblong RM8.50. Saya punya RM9.50. Mayonis saya RM15. Okay, masukkan harga seunit dahulu. Okay, jumlah kamu akan darabkanlah. Kuantiti darab harga seunit. Ni kemudian awak buat. Buat time cuti ni. So kalau burger kambing, burger kambing. Burger ayam 15 paket, so 15 darab 10. 150. Macam itulah. Lepas tu jumlahkan Lepas tu ringgit Malaysia kena tuliskanlah. Kalau saya jumlah saya 1182.50. Maksudnya dalam perkataannya 1182 ringgit dan 50 sen sahaja dalam perkataan. Okay, penerima siapa? Kita lah, sign saja. Sign awak lah pemilik. Pengurus, pengurus dia, pengurus TF ni. Sign juga. Okay, lengkap daripada atas sampai bawah. Banyak guna ni sebagai evidence akhir. Okay, selesai. Kalau cepat sangat tolong bersuara. Sebab ada banyak urus niaga lagi. Okay, seterusnya, Mac 1 lagi, baru 1 hari bulan. Membayar lesen perniagaan tempoh 6 bulan, okey, ni tak ada masalah. Baca dia saja, nanti rekodkan dalam buku catatan pertama. Okey, yang kedua, jurnal 2, Mac membeli barang niaga. Okey, sama, barang niaga. Okey, barang niaga, okey, letakkan nombor invoice. Okey, letaklah.
Daripada mana? Daripada awak ambil ABB yang nombor 2. ABB nombor 2. Nombor 2 tu apa cikgu? Pergi kat profil perniagaan awak tu. Ada ABB kan? Nombor 1 tadi dah kita dah ambil. Letak kat sini. Nombor 1. Beli roti burger, roti oblong. Okay, yang ni awak ambil ABB nombor 2 lah. Okay, kita beli dekat pasar raya lain maksudnya. So, macam saya pasar raya Makmur Enterprise. So, saya tulis sini pasar raya Makmur Enterprise. Okay, alamat, tulis alamat penuh dia yang awak dah reka tu. Kepada kita lah, nama kita. Kita tulis burger padu. Okay, alamat kita kena lengkap sampai ke postcode. Okay, berapa? Kita tengok harga telur yang awak dah tulis tu berapa? Letakkan kat sini. Macam cikgu tulis RM12 satu papan. So 15 darab 2 180. So tulis ni. Ringgit Malaysia 180 sahaja. Penerima kita. Okay, pengurus dia lah. Sign dia. Sign dia. Okay, tengok harga seunit telur kamu berapa. Ini kena tally tau dengan kad inventory tu. Jangan main-main. Sebab tu saya suruh buat kad inventory dulu. Okay. Tapi dalam kad inventory dia per harga sebiji kan. Tak masalah kalau sebiji tu dalam kad inventory nanti sebiji saya darab dengan 30 dapat tak harga ni. Saya kata kalau nak meniru kena bijak. Awak jangan main tiru je kawan. Masa yang diberi sama saja semua orang. Buat kena faham macam mana dapat RM12. Okay. Dia kena tally antara harga depan dengan belakang semua tu lah. Synchronize maksudnya. Tak ada berlakunya kekeliruan dekat situ. Ini harga depan lain, belakang pula buat lain. Sebenarnya bila awak meniru tu lagi cikgu pening kepala nak semak macam mana. Saya pula kena fikir daripada mana dapat harga ni. Okay. Seterusnya, 2. Mengeluarkan inventory untuk kegunaan perniagaan. Okey, mengeluarkan inventory untuk kegunaan perniagaan. Okey, sekarang awak rujuk kepada kad inventory. Kad inventory masing-masing yang dah buat semalam tu. Okey, tengok 2 hari bulan. Okey, tengok kad inventory berkarya 2 hari bulan. Tengok berapa unit awak keluarkan. So, kena tally dekat sini. Okay, cek bagi contoh Okay, contoh ni kat inventory cikgu. Okay, awak pergi dekat tadi apa? Sos cili kan? Kita pergi tengok dekat sos cili. Sos cili. Sos cili. Nampak sini? Okay, 2 hari bulan yang saya highlightkan warna kuning ni. Okay, berapa awak keluarkan? 4, betul? So awak tulis dekat kuantiti tu 4. Untuk 2 hari bulan punya. Okay. Tengok sendiri-sendiri punya. Okay, mayonis pula. Pergi kat mayonis. 2 hari bulan yang ni. Okay, berapa awak keluarkan? Saya punya 3. So awak tulis 3. Dekat kuantiti. Satu lagi telur. Kita pergi dekat telur. Okay, telur 2 hari bulan. Okay, berapa saya keluarkan? 330. Awak jangan tulis 330. Okay, 330 ni untuk biji. So dekat sini kita akan keluarkan by papan. So 330 bahagi dengan satu papan ada 30 biji, betul? So awak keluarkan berapa? 11 papan. So dekat kuantiti dalam dokumen tu tulis 11 papan.
Okay, faham tak? Ada soalan? Faham. Ada soalan? Faham Bagus. Stop itu. Buka balik ni. Okay, so cikgu punya tadi. Apa? Cikgu punya 4 kan? Rasanya sos cili mayo ni semua orang sama kan? Tak tiru harus kan? Tak tiru lah, maksudnya kita buat amal yang sama. Okay, 4, 3, okay, yang ni 11. Tulis sebelah apa? Tulis sebelah papan ni, jangan 11 je. Tak tahu sebelah apa ni. So ini dapat daripada mana? 330 dalam kad inventory bahagi dengan 30 biji satu papan, so dapat 11 papan. Okey, selesai. Okay, next. Okey, seterusnya belian tunai. Okey, belian tunai. Okey, ni belian tunai. So kita beli tunai daripada siapa? So dia bukan daripada ABB ya. Jadi awak letak sahaja kedai runcit apa-apa nama. Okay, kedai runcit apa-apa terpulang. Kedai runcit yang besar sikit lah. Kedai runcit, kalau saya buat kedai runcit Ahcai Enterprise. Ni kalau tak adalah nama apa-apa. Kalau kita beli secara tunai. Barang yang belum ada kita beli secara tunai daripada kedai runcit Ahcai. Okey, alamatnya jangan lupa alamat. Reka-reka sahaja. Sampai postcode Okey, so yang ini pun sama. Kotak burger, kotak belum dari plastik. Okey, letakkan harga yang awak dah buat pada awal-awal senarai harga tu. Ya, ambil balik harga tu. Macam cikgu tulis kotak burger cikgu harga RM25. Kotak oblong cikgu harga RM30 satu paket. Beg plastik saya RM10. Tengok rujuk senarai harga So nanti awak darabkan lah. Kita darabkan 350, 300, 300, 17, 1, 3, 50. Kita tak ada sign apa. Habis kita tulis sebab kita beli secara tunai. Okay, nama ni terpulang reka. Dia bukan nama ABB Nama selain daripada ABB tu. Okay, seterusnya belian tunai. Belian tunai pun sama juga. Okay. Ini kita beli daripada pasar raya apa? Pasar raya secara tunai. So wujudkan satu lagi pasar raya lain. Pasar raya lain. Pasar raya tu ada banyak. Ambillah pasar raya lain. Okay, bukan yang dekat ABB tau. ABB tu hanya untuk hutang saja. So kalau macam saya, pasar raya apa? Saya buat Econ Safe. Letaklah. So alamat. Tak semestinya pasar raya yang ada kat Kerayong tu letak harga pula. Letak nama apa-apa. Minta apa pasar raya Bunga Raya tu. Ikutlah. Pasar raya Gemilang tu. Pulang lah. Janji bukan yang dalam profil perniagaan yang ABB tu, bukan pasar raya lain yang kita buat belian secara tunai. Ini pun sama, letakkan harga bawang, tomato, timun, kubis. Hari tu ada kubis tak dekat senarai harga tu? Saya letak 4 tak ada. Tak ada. Ada. Kalau ada masukkan, kalau tak ada reka je lah. Ni harga cikgu RM7. Bawang RM4, tomato saya buat RM6, timun RM4.50, kubis RM7. Ni walaupun tak ada kat inventory dia, so ikut senarai harga yang awak dah reka tu. So saya darabkan, lepas tu kemudian nanti darabkanlah. Okey. Dan jumlahkan. Macam biasa. Selesai. Okey, 3 hari bulan. Okay, membayar tempahan logo perniagaan berpelekat RM secara tunai. Ini kita buat promosi lah maksudnya. Perasan kan kalau macam kita beli apa-apa barang, makanan ke, dekat kotak ataupun dekat plastik ke, dia ada lekat dia punya logo kan. Itulah maksudnya logo tu lah yang kita akan lekat dekat setiap kotak burger kita sebagai trademark perniagaan kita.
So letaklah berapa harga. Mungkin awak kita beli tempah dalam berapa ribu kan. Contohnya lah. So macam saya letak 150. Ikutlah awak nak letak harga berapa. Buatlah daripada range harga tu. Ini syarikat printing lah kita tempah. Okay, letak saja. Okey, seterusnya. Okay, bawah dia adalah dokumen receipt. Kita tulis R. Receipt dia mula dengan R. Kenapa dia kesan pula tu? Sekejap start dengan R, okey 3 nombor. Okey, buatlah R1101, RR110 ke R401 ke, ikutlah nombor receipt. Sekejap Okey. Ini sebab kita yang beli logo tu kan, jadi receipt dia mesti daripada perniagaan tersebut. So awak letaklah nama siapa. Dekat dalam bra ni ada apa tu? Kedai printing apa nama? Tengok cikgu letak biasa berurusan dengan cetak bajet kan. Awak reka lah nama apa-apa, janganlah nama semua sama pula. Untuk saya letak cetak bajet bera. Kedai printing. Perkhidmatan printing lah, yang buat poster, buat apa tu, banner semua tu lah kan. Kedai macam tu lah yang kita akan tempah logo kita. So reka pun tak ada masalah. Okay. Yang tak ada dalam bera pun tak apa, tak ada masalah. Tapi alamat awak gunalah alamat dekat sini, jangan pula alamat jauh pula. So letak alamat, reka sahaja alamat Kerayong ke Teriang tu. So alamat kemudian awak buat. So tadi nombor receipt saya tulis R101. Jadi suruh abang buat the line tak apa-apa ada. Okey, diterima daripada nama kita. Nama kita, sebab kita yang bayar, saya tulis Burger Padu. Ringgit Malaysia, okey, ringgit Malaysia ni sama dengan yang atas tu lah. Berapa yang awak bayar? Macam cikgu buat 150, awak tulis RM150 sahaja. Bayaran untuk, okey, awak tulis tempahan logo perniagaan. Tulis tempahan logo perniagaan. Okey, RM 150 saya punya. Buka amount sendiri. RM pun sama yang dekat atas Dengar, ni atas 150, bawah 120 pula. Pelik-pelik pun. Okey, so secara tunai kan? Tunai. So awak potong nombor cek ni. Okey, so tanda tangan pengurus dia lah. Pengurus cetak bajet bera ni. So letak je lah tanda tangan. Reka je lah. Okey, habis. Seterusnya, pulangan barang niaga. Okey, ni nota kredit.
So pulangan barang berniaga apa ni? Sos cili. Okey, sos cili tadi kita beli daripada ABB yang pertama, betul? Okey, kalau awak tengok urus niaga pada pada satu hari bulan tu, invoice yang kedua tu. Okey, so kita ada beli sos cili daripada dia. So nota kredit maksudnya kita pulangkan barang. Pulangkan apa? Cili, kerana salah je nama. Okey, letakkan nombor nota kredit NK. Start dengan NK, okay, 4 nombor. Contoh nombor saya lah. Okay, nota kredit. Okey, dia yang keluarkan sebab kita pulangkan barang daripada dia. So awak letak nama ABB yang pertama tadi yang awak beli daripada dia tadi. Saya punya TF, saya letak TF. Maju Holding. Sendirian Berhad. Okey, alamat, tulis alamat dia lah. Setiap dokumen kena ada alamat sehingga postcode. So kepada kita lah, tulis nama kita. Saya punya Burger Padu. Okey, alamat, tulis alamat kita. Okey, sos cili salah jadi nama. Kuantiti 5 botol. Okey, harga seunit. Okey, letakkan harga seunit sos cili awak. Nak tengok dekat mana? Tengok kat senarai harga boleh, ataupun tengok dekat invoice satu hari bulan pun boleh. Invoice yang kita beli sos cili tu, tak ada masalah. So cikgu punya RM9.50. Harga kena synchronize, yang sama. Jangan sana RM10, sini RM9. Pening kerja nanti. So nanti awak darabkan 5 darab RM9.50 untuk cikgu punya lah. Yang ni awak kena ikut harga sendiri. So tuliskan berapa, jumlah. Saya tuliskan ringgit Malaysia berapa? Ringgit Malaysia, okey, macam saya RM47 dan 50 sen sahaja. Okey. So penerima siapa? Kita lah. Penerima kita kita. So ni pengurus dia. Tantangan ni kena sama, lebih kurang sama lah kan. Kena sama jugalah dengan yang invoice satu hari bulan ni. Itu lain-lain pelik pula. Okey, selesai. Terusnya, Mac 7 merekodkan jualan tunai daripada 2 hingga 7 Mac 2021. Okay, yang ini sila tengok rekod jualan tunai sekarang. Masing-masing punya. Nak tengok dekat mana? Yang kita buat semalam tu. Okay, rekod kan lampiran C. Lampiran C ni. Okay, lampiran C. Dah siap kira semua, dah betulkan semua kan? Okay, rekod jualan tunai. Ni yang 2 hingga 7 hari bulan. Cikgu highlightkan kuning tu. Okay, jualan tunai awak tengok dekat jumlah ni. Jumlah hujung sekali ni. Okay, macam cikgu 3320. So awak pergi dekat dokumen tadi. Okay, pergi kat dokumen tadi, tulis 3320. Itu saya punya lah. Awak punya tengok sendiri dekat rekod jualan tunai yang dah buat malam tu. Kena sama amount dia So, sekarang cikgu akan tuliskan saya punya 3320. Tulis je amount yang sama. Maksudnya kita rekodkan jualan tunai minggu yang pertama. Okey, seterusnya mengeluarkan inventory untuk kegunaan perniagaan. Okey, ini pun sama, pergi lihat kepada kad inventory. 8 hari bulan. Okey, berapa awak keluarkan setiap inventory ini? Okay, so tuliskan dekat sini. Okay, macam cikgu
Sos cili cikgu keluarkan 3. So, kita 3. Okey, mayonis saya keluarkan 3. Telur saya keluarkan berapa? Telur saya keluarkan 120 biji. So 120 biji bahagi 30, saya dapat 4. 4 papan lah maksudnya. So saya tulis 4 papan. Okey, dapat? Dapat tak? Itu laju sangat. Dapat. Okey. Okey, belian tunai 8 hari bulan. Okey, pasar raya apa? Okey, ini pergi tengok pasar raya yang tadi sama. Yang kita buat belian tunai pada 2 hari bulan tu. Yang ni sini. Yang kita beli bawang, tomato, timun semua tu kan. Tadi saya dah terpadangan tadi. So ni pasar raya ni. Pasar raya yang samalah, senang. Maksudnya belian tunai kita beli daripada pasar raya yang sama saja. Okay, kalau tadi cikgu tulis ikon save, okey sini pun cikgu tulis ikon save. Supaya senang kita nak rekod nanti. Tak payah beli banyak-banyak pasar raya. So tengok balik pasar raya tadi. So alamat jangan lupa. Okay, so tomato, timun, kobis. Okey, masukkan harga seunit berapa. Macam tadilah. Tengok dia yang berapa hari bulan tu? Yang 2 hari bulan ni, tiru je harga dia. Sebab yang ni pun kita ambil daripada senarai harga kita yang awal-awal tu kan. Malas dah nak tengok kat situ, tengok kat sini je sebab kita sedang buat benda yang sama. Okey, so tuliskan. Cikgu punya tomato RM6, timun cikgu RM4.5, kubis saya RM7. So nanti ni awak darabkan. Lepas tu jumlahkan. Okey, habis. Okey, March 8 membeli barang niaga. Okey, ni beli barang niaga. Invoice maksudnya secara kredit lah. So kita beli daripada siapa barang niaga untuk roti oblong semua tadi, daripada ABB kan. ABB yang nombor 1. Okey, sama macam yang 1 hari bulan tadi. Sama macam ni. Sama, 1 hari bulan. Okey, so copy saja. Okay, kalau tadi nombor invoice dia INV berapa? So pilih INV berapa? Okey, nombor invoice ni dia tak perlu berderet. Okay, contoh berderet. Maksud saya contoh berderet tu. Kalau masa 1 hari bulan tadi, invoice awak 1 hari bulan, masa awak beli pada kali yang pertama, nombor invoice awak contohnya awak reka kan 3101 ni saya punya. Sekarang walaupun kedai yang sama, awak tak perlulah tulis INV 3102 sebab secara logiknya dia pasar raya yang besar. Mungkin di antara tu ada orang yang buat belian kepada dia secara kredit dan dia mengeluarkan invoice untuk nombor yang seterusnya tu. So awak buatlah invoice nombor berapa? INV buatlah 4102, tak apa, tak ada masalah. Kecuali nanti invoice kita yang kena nombor yang berderet Jadi awak buat je nombor apa. Tapi jangan lari jauh sangat daripada nombor yang pertama tu. Sebab orang yang supplier yang sama keluarkan invoice kan. Jadi jangan jauh sangat lari nombor tu. Tengok balik nombor yang awak buat tu. Agak-agaklah selanglah beberapa nombor dan buatkan yang kedua ni, nombor dia. Okay. Tengok sampai sedetail itu kita akan check nombor invoice pun akan check. Okay. So tuliskan tadi TF Maju Holding bla 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 bla. Okey, alamat jangan lupa. Okey, jadi kita burger padu alamat. Okey. So masukkan balik semula harga seunit macam yang tadi lah. 10, RM3, 50 sen, RM6, 8.5. Ini darabkan. Okey, tuliskan dalam perkataan. Okey, tanda tangan dia lah. Tanda tangan pun kita ni kena yang sama lah. Synchronize tanda tangan. Okey, seterusnya 9 hari bulan. Okey, membeli barang niaga telur. Pun sama.
ambil daripada supplier telur yang sebelum tu, iaitu ABB yang kedua. Ini pun sama, nombor invoice dia. Kena jarakkan sikit lah. Macam saya kan, saya akan buatlah nombor invoice apa. Okay. Agak-agak yang apa tu, selang beberapa nombor lah selepas itu. Saya tuliskan nama apa, ABB yang kedua, cikgu punya Pasaraya Makmur Enterprise. Okay, alamat jangan lupa. Okay, kepada kita, Burger Padu, alamat. Okay, harga telur saya punya sepapan RM12, boleh 144. Ini dalam perkataan. Okay, ni penerima kita, ini pengurus dia lah. Kita tengok balik dokumen yang mula-mula tadi. Okay. Harga je, jumlah je lain. Yang lain semua sama jumlah dengan nombor invoice yang berbeza. Yang lain tu letak sama je. Okay, seterusnya 9, mendepositkan tunai. Okey, tunai. Sekarang berapa? Okey, maksud depositkan tunai ni, okey, tadi kita ada rekod jualan tunai kan? Jualan tunai. Kalau awak tengok berapa hari bulan? Jualan tunai minggu yang pertama. Yang ini. Mas 7 merekodkan jualan tunai. Cikgu punya 3320. Maksudnya jualan tunai yang kita dah rekodkan ni, kita pegang, masih pegang duit dia. Masih kita simpan secara tunai. Okey, dan pada 9 hari bulan, kita nak bawa masuk duit tu ke dalam bank kita, bank perniagaan kita lah. Okey, jadi secara logiknya, walaupun kita punya jualan minggu tersebut sebanyak ini, kita tak akan simpan semua sekali dalam bank. Okey, kita akan pegang sedikit lah untuk cash dalam tangan kan, tunai di tangan. Ikut nak beli apa-apa nanti kan secara tunai. Okey, jadi saya mencadangkan daripada jumlah jualan tunai itu, awak simpan 60% sahaja. Maksudnya 60% awak simpan dalam bank dan 40% lagi kita akan pegang dalam tangan. Okey, sekarang untuk dapatkan amount ini, so kita akan simpan 60%. So awak darablah 60% darab dengan jumlah jualan tunai kita minggu tersebut. Cikgu 3320, cikgu darab 3320. Okay, ikut jualan yang dekat depan tadi. Berapa awak punya jumlahnya? Jumlah ni, berapa awak punya? Okay. Terus saya kira dah bateri sudah habis. 692. Okey, 60 bahagi 100 darab 3320. Okey, tu cikgu punya, so cikgu akan dapat 1992. Tapi sebab kita nak guna mesin deposit tunai, macam pelik pula nak masukkan duit RM2. RM2 betul lah, nak RM2 kan. Jadi tak apa, awak round up saja. 1992 menghampiri berapa? Saya letaklah, saya simpan RM2,000. Yang senang kita nak masukkan duit dalam mesin RM50, RM50, RM50 ataupun RM100. Saya tak naklah buat 1,900, macam pelik pula. Saya buatlah 2,000. Tak apa, tak ada masalah. Ini kita punya estimated saja. So saya buat sini 2,000. Awak punya okey kira Kalau awak buat dapat 1,800, buat 2,000 pun tak apa. Ataupun 1,800, awak nak lagi sikit simpan 1,500. Boleh, tak ada masalah. Senang macam tu. 1,500, 2,000.
2,200, macam tu mudah. Kita yang letak amount ni, tak ada masalah. Okey, di sini awak kena buat apa? Okey, awak pergi, kalau awak ada, memang ada dekat rumah tu ada simpan slip deposit tunai, awak photostat saja. Susah pula. Okay, kau Google je lah. Google slip deposit tunai. Bank mana? Okey, bank mana ni ikut bank yang dalam profile tadi. Awak bank apa? Perniagaan awak guna bank apa? Kalau macam cikgu guna Maybank kan. So saya akan Google slip deposit tunai Maybank. Okey, ambil contoh tu. Print lah. Kalau tak nak print, kalau tak ada printer, lukis. Tak ada masalah. Okey, kemudian tuliskan. Tarikh bila? 9 Mac 2021. Berapa banyak awak masukkan? 2,000. Okey. Isi ruangan kosong tu, kemudian tampal dekat sini. Tampalkan dekat tempat kosong. Yang ni mesti ditampal. Faham tak? Ada soalan tak yang tu? Ada ke tak ada? Kalau awak ada yang dekat rumah punya, mak pernah masukkan duit dalam mesin deposit tunai tu kan? Kebetulan guna bank apa? Awak tukar je bank dekat depan tu sama dengan bank yang mak awak ada tu. Lepas tu awak requitkan je amount dengan tarikh tu, okey. Boleh balik amount kita ni dengan tarikh kita ni, tampalkan je. Photostat dulu baru tampal. Sebab nanti ada lagi kedua kali lagi nak masukkan duit dalam bank. Okey. Okay, selesai. Seterusnya. Okey, membekalkan burger kepada koperasi. Okey, ini koperasi. Maksudnya koperasi kita yang bekalkan burger. Okey, ini ABT yang pertama. Okey, ABT yang pertama. So, tulislah ABT pertama. Saya tulis koperasi apa nama koperasi awak tu. Macam saya koperasi Felda Triantika, saya tulis koperasi Felda Triantika. Okay. Okay, ni invoice salinan. Kita yang bekalkan. Maksudnya invoice ini daripada kita. So, awak tulis nombor invoice kita. Ini nanti mesti berturutan nombor dia. So, cikgu buat contoh 02. INV contoh nombor cikgu 4200. Okay. Lepas ni kalau saya keluarkan invoice lagi, saya tulislah 4201. Contoh So invoice kita yang keluarkan tulis nama kita, burger padu, alamat. Okay, kepada siapa? Koperasi Felda Triantika. Okay, alamat juga. Alamat dia. Okay, kuantiti. Okay, ini nak tengok dekat mana kuantiti ni. Okay, awak pergi rujuk jualan kredit 9 Mac. Okay, rujuk jualan kredit 9 Mac. Okay, pergi dekat jualan kredit yang kita dah buat sebelum minggu. Kalau terlupa boleh tengok balik. Okay, ni jadual ni. Ini jualan kredit kan. Kita ada jualan kredit. Kita ada tarikh 3 kali jualan kredit kan. 9 Mac, 16 Mac dengan 23 Mac. Okay, now 9 Mac. So awak letak kuantiti ini. Okay, burger ayam biasa letaklah ikut awak punya kuantiti dekat jualan kredit tu. Yang kita dah tentukan dan dah kira dah pun. So ni wajib sama kuantiti dia dengan yang kita punya jualan kredit. So ambil kuantiti yang ni. Masukkan dalam dokumen tu. Okay. Pergi balik. Okay, cikgu punya tadi berapa?
Saya punya burger ayam biasa 100, benjo biasa 10, oblong biasa 30. So jumlah, tengoklah dekat kita punya jualan kredit tu mesti sama dengan yang ini. 660, saya tuliskan dalam perkataan. So tanda tangan kita. Tanda tangan kita, penerima dia. Terus ini kita lah. Siapa? Dia lah, kelab korporasi tadi. Letak tanda tangan apa-apa je. Okay, selesai. Seterusnya yang 11. Okay, membayar gas, memasak. Isian semula. Okay, ini bukan tong gas ya. Tong gas harga dalam 80 ke 90 kan. Ni bukan. Ini yang kita refill gas dekat dalam dia. So lingkungan harga berapa? Contoh RM17 kan. Dia 17 hingga 19 begitulah kan. So saya letak 17. Contohlah. Saya letak sini 17. Saya 17 pula. 27. Juga murah sangat. 27 hingga 29 harga dia. So awak letaklah berapa? So cikgu letak 27 darab 2, RM54. Di sini pun RM54. So jumlah RM54. Okay, kalau letak 28 darab 2 lah. Okay, ini yang kita refill ya, bukannya harga tong gas itu. Tong gas dia mahal lah. Yang refill dia murah. Sebab tong gas tadi kita dah beli mula-mula tadi kan. Okay, seterusnya. Cikgu, nama. Nama-nama. Kedai runcit. Letak je lah apa-apa. Kedai runcit yang berhampiran dengan tempat awak lah. Yang selalu mak beli gas tu kedai runcit apa. Okay. Kita buat apa? Reka. Reka saja kedai runcit apa. Kedai runcit Ali Baba. Runcit tu yang sama macam kedai runcit yang tadi tu ke cikgu? Yang mana? Yang mula-mula tadi pun ada kedai runcit. Tulis nama yang sama Sekejap, saya tengok balik Lain-lain, ambil nama yang lain. Sebab yang tadi tu kita beli kotak-kotak burger kan. Letak nama lain lah. Okay, letak nama lain. Sebab kalau secara tunai ni nanti kita tak perlu pun rekod nama dia. Kita rekod tunai, kita rekod apa, belian tunai saja. Kita rekod apa, belian bahan api, gas memasak tu. Masuk reka je nama kedai runcit apa. Okay, seterusnya. Ada lagi soalan? Tak ada, pergi dekat seterusnya. March 12. Okey, menjelaskan sepenuhnya invoice pembelian peralatan kedai bertarikh 1 Mac. Okay, apa pergi balik tengok dekat 1 Mac tadi. Yang kita beli perabot tadi. Mula-mula tadi. Yang ni. Peralatan kedai. Okey. Meja, dapur, tong gas, kerusi. So jumlah berapa kat sini kan? Nanti awak kira jumlah dia. Okey. Tulis jumlah tu dekat sini. Tulis jumlah tu dekat sini. Di sinilah. Kalau macam saya tadi, semua tu jumlah saya 550. Saya tulis kat sini. Okay. Nombor resit R berapa? R reka je lah 8101 contoh. Okey, resit rasmi. Dia yang keluarkan sebab kita bayar kepada dia. Dia tu siapa? Ambil balik nama yang awak beli tadi. Kedai perabot apa awak beli tadi. Yang dekat invoice tadi. Yang dekat invoice 1 hari bulan tadi kan. Okey, sini kan nama dia kan. Kedai perabot apa tadi. Okey, masukkan balik dalam resit rasmi tu. Kita dah nak bayar hutang kita. So tadi saya pusat perabot bahagia, saya tulis balik pusat perabot bahagia. Yang sama nama yang sama, alamat yang sama. So, alamat.
Terima daripada kita lah. Nama kita yang bayar hutang. Burger padu. Ringgit Malaysia tuliskan dalam perkataan RM950 sahaja. Bayaran untuk tulis invoice bernombor. Kita tengok invoice yang 1 hari bulan tadi. Apa nombor awak? Tuliskan dekat sini. Macam cikgu INB 2001. Kat mana nak tengok? Ada kat sini tadi kan kita ada tulis invoice kan. Kita tengok, ambil nombor ni dengan tarikh ni. So, cikgu akan tulis. Bayaran untuk invoice bernombor INB 2001 bertarikh 1 Mac 2021. Okay. Dengan cek. Okay, cek. So awak potong tunai. Okay, awak tuliskan nombor cek. Nombor cek. Okay. Depan mestilah kod bagi bank. Kalau cikgu tadi guna Maybank kan. Maybank. Okay. MBB, Melayan Banking Berhad. So nombor cek saya mesti mula dengan MBB. Letaklah nombor apa-apa. Ni awak boleh google lah nombor cek untuk kalau guna BSN. Tulis nombor cek untuk BSN, apa start kod dia. Kod bank dia apa. BSN apa tu. Ni bukan kod, awak cek balik kat Google. Okay. Nombor cek, nombor depan tu mesti kod bank gitu. Yang dekat profile awak tulis tu. Sebab kita yang keluarkan cek ini untuk bayar. Okay. Faham ke pengurus? Dia lah pengurus pusat perabot bahagia tu. Dia yang akan tanda tangan. Okay, selesai. Ada soalan? Tak ada. Okay, seterusnya 13, membayar tempahan kain rentang untuk promosi. Okay, ni tadi kita guna kedai yang sama yang kita buat pelekat tadi. Kedai yang sama yang kita buat pelekat. Dekat mana pelekat tadi? Ini tadi kan, 3 Mac kan, tempahan logo pelekat. Tempahan logo berpelekat tadi kan kita ada tempah dengan pusat percetakan tadi. So kita guna kedai yang sama lah untuk buat apa? Untuk beli kain rentang untuk promosi. So tulis nombor resit apa-apa sahaja. Itulah saya punya. Okey, dia yang keluarkan. So tadi saya tempah daripada siapa? Pusat cetak bajet kan. Saya tulis cetak bajet. Tulis nama yang sama lah. Tak payah pergi kedai-kedai lain. Kedai tu je. Saya tulis alamat tu. Alamat. Okey, diterima daripada kita. Burger padu. Kan? Ringgit Malaysia berapa? Ini andaian saja. Berapalah awak letaklah berapa harga. Macam cikgu tulis RM65. Saya tulis 65. So awak boleh letaklah lingkungan harga tu 60 ke 80. Sebab kain rentang je kan. Kain rentang biasa kita tempah 1 je lah atau 2. Banyak pun boleh, mungkin boleh letak tempat lain. Tak ada masalah lah. Okay. So RM65 tuliskan dalam perkataan. Bayaran untuk tempahan kain rentang. Ataupun banner pun boleh. Okay. Yang ini awak nak buat secara tunai boleh, secara guna cek pun boleh. Tapi sebab amount dia yang agak kecil, jadi cikgu cadangkan kita bayar tunai sajalah. So awak cross check ni buat tunai. Okay, so pengurus dia. Okay, dapat? Dah ke? Dah ke belum? Cikgu, tanda tangan tu kan samalah kan yang dengan 3 Mac tu. Sama. Ada yang sama juga tanda tangan yang sama.
Tak payahlah exactly sangat, agak-agak ada ekor-ekor sama tak apalah. Tak adalah kita check, pergi tekak sama ke tak sama. Okay. Okey, merekodkan jualan tunai. Okey, yang ni tengok kat mana kalau rekod jualan tunai? Macam tadi tu lah. Macam yang berapa bulan tadi? 7 hari bulan tu kan? So tengok dekat rekod jualan tunai yang dah buat semalam tu. Minggu yang kedua. Okey, minggu 2. So kalau saya punya minggu kedua saya jumlah jualan tunai 3515. So saya akan tulis 3515. So tu dia awak punya sendiri Tengok dekat lampiran C. Lampiran C Okey. Terusnya mengeluarkan inventory untuk penggunaan perniagaan. Okay, ini macam tadi jugalah. Tengok dekat kad inventory. Pengeluaran pada 14 hari bulan. Tengok 14 bulan saus cili berapa yang awak keluarkan. Cikgu keluarkan 3. Mayonis cikgu keluarkan 3. Telur cikgu keluarkan berapa? Berapa biji telur saya keluarkan? Saya keluarkan 360 biji. So 360 biji bahagi 30 saya dapat 12 papan. Saya tulis sini 12 papan. Kita tengok dekat kad inventory bahagian keluaran yang kita dah buat sebelum ni. Okay, seterusnya 14 hari bulan. Menerima cek bagi tempahan burger pada 9 Mac. Okey, ini ABT. ABT tu bayar kepada kita. Okey, ABT yang keberapa tadi yang kita dah bekalkan? Yang pertama kan, koperasi. 9. Kita tengok 9. Yang ni. Membekalkan burger kepada koperasi Selatan 3. Okey. Okey, berapa jumlah? Awak tengok jumlah dekat sini. Kalau cikgu 660. Saya rasa mungkin kita sama kot. Awak tulis receipt. So kita yang keluarkan receipt ni. Kita pernah keluarkan receipt tak sebelum ni? Okey, kalau tak pernah, tulislah nombor yang baru lah. Yang kita keluarkan sebelum ni invoice kan? Okey, invoice, receipt belum pernah. So tulis nombor baru. Okey, kita nama alamat kita lah. Burger Padu. Okey, alamat. Okey, diterima daripada siapa? Siapa yang ber-ABT yang pertama tadi? Yang 9 hari bulan tadi. Iaitu koperasi. Koperasi apa. Ringgit Malaysia. Jumlah penuh lah dia bayar. Dia tak bagi tahu pun. Separuh ke apa. So kita beranggapan koperasi tu bayar semua dia punya hutang iaitu 660. Itu dah dengan perkataan. Untuk bayaran, okey, teman-teman biasalah. Invoice bernombor apa? Invoice kita nombor apa tadi? Bertarikh berapa tadi? 9 Mac kan? 3021. Okey, secara cek kan? Cek, so awak cross tunai. Okey, so tulis nombor cek. Okay, nombor cek maksudnya nombor cek dia. So tak payah ikut bank kita pun tak apalah. Bank dia tu tak kisahlah, awak reka-reka je lah dia guna bank apa. So kod bank apa? Contohlah saya punya 001007. Okay. Okey, ikut bank apa? Bank dia lah. Okay. Pengurus. So, kita tanda tangan. So, kita yang keluarkan resit. Okay, habis. Okay, 15. Membayar upah kepada pembantu kios secara tunai. Okey, voucher. Okay, kita bayar kepada dua orang pembantu tadi. Okey, voucher, letak nombor voucher. Belum lagi pernah keluarkan voucher, so letak nombor 001 lah, voucher yang pertama. Siapa yang keluarkan? Kita. Nama kita dan alamat.
Okey, keterangan upah. Okey, ini letak pekerja yang pertama. Nama dia siapa? Maksudnya dalam profil tu dia orang nombor 2. Yang ini dalam profil dia orang nombor 3. So saya letaklah A, B, C, D contohlah. Saya punya orang kan. E, F, G, H. Dia tulis nama. Sebiji yang dalam profil tu nama tulis. Jangan main shortcut nama pula. Orang tu tak kenal. Aku letak nama panggilan pula nanti. Apa yang awak tulis nombor 2 nama tu pindahkan ke sini. Nombor yang 3 pindahkan ke sini. Okey, jumlah tadi berapa untuk yang pertama tadi? 490 kan? Yang daripada 1 hingga 15 hari bulan. Sorry, 2. Kita ada 14 hari tadi. So yang pertama kita akan bayar dia RM490. Kita tulis. Okey, ni tanda tangan. Tanda tangan dia lah. Reka saja. Cikgu, voucher bayaran tu kita tu nama kita ke Streets Burger nama perniagaan kita? Nama perniagaan kita lah. Perniagaan kita. Kita tu maksudnya perniagaan kita. Bukannya pemilik Baik. Dokumen semua daripada perniagaan. Jangan upload pergi tulis nama pemilik pula. Jumlah berapa? 980. Ni semua orang sama amount dia kita tulis 980 sahaja. Okey, sini 980 secara tunai. So cross nombor cek. Okey. So kita, ni baru tanda tangan pengurus kita lah. Ini berkepadu saya ni. Alamat perniagaan. Okey, selesai. Okay. Seterusnya membeli barang niaga. Okay, sama yang macam sebelum ni. Okay, awak tengok balik urus niaga sebelum ni. Kita ada beli roti burger, roti oblong, burger ayam. Daripada siapa? Okey, tuliskan A, B, B 1 kan. Dah tulislah saya punya TF. Alamat. Jangan lupa nombor invoice. Okay, jarakkan sikit daripada nombor sebelum tu. Okay, X. Okay, kepada kita lah burger padu. Okay. Ni masuk balik harga seunit yang sama. Masuk balik. Ni pun kirakan, okay, jumlahkan. Okay, saya punya jumlah 1627.50. Betul ringgit Malaysia, Okay, penerima kita, pengurus dia. Benda yang sama berulang. Tak ada masalah. Seterusnya belian tunai. Pun sama. Tengok belian sebelum ni kita beli kotak burger daripada siapa. Okay, masukkan. Cikgu daripada tadi apa? Ahcai kan? Enterprise. Okay, alamat. Okay, benda yang sama yang sebelum ni kita beli kotak burger. Okay, masukkan harga yang sama. Ni pun sama. Dah darabkan, okay, jumlahkan. Contoh saya punya jumlah. Okay, seterusnya membeli barang niaga. Okay, telur. Telur sebelum ni kita pergi beli daripada siapa? Okay, copy balik. Pasaraya Makmur. Ni yang saya punya lah. Awak punya tengok balik dokumen sebelum ni. Berapa? 12 papan. Okay, berapa satu papan bertelur saya harga? Copy harga yang sebelum ni. So, 144. So, jangan lupa jangan buat invoice So, tuliskan perkataan. Okay, penerima kita, pengurus dia. Okey, seterusnya. Pergi cepat ni. Benda yang ulang-ulang je ni. Mendepositkan tunai. Okey, ni pun sama macam tadi. Awak kira. Okey, pada berapa hari bulan tadi? Pada minggu kedua tadi. Jualan tunai kita berapa? Okey, tengok 14 Mac. Kita ada rekodkan jualan tunai. Minggu kedua kan? Okay, macam cikgu, jumlah cikgu 3515. Okay, so berapa yang saya nak masukkan dalam bank? Kita ambil tadilah 60% tadi yang saya cakap tu. 60/100 darab 3515. Berapa? Saya dapat 2109. So saya buat nombor genap je lah. Saya tak ambil lah yang ni. Saya depositkan 2000 saja. Tak
Terus 2,000 masukkan dalam bank. So yang ini pun macam tadi juga slip, jadi awak tampalkan dekat sini. Tulis 2,000, tarikh 16 Mac. Tampal dalam sini. Bank yang sama Maybank lah. Kalau kita cikgu Maybank. Okey, seterusnya ini membekalkan burger kepada kelab futsal. Okey, kuantiti kelab futsal apa? Tulis nama. Kepada kelab futsal apa nama? ABT. Nombor 2 kan? Futsal apa? Alamat. Okey, nombor invoice kita lah. Tengok nombor invoice yang kita keluarkan sebelum ni. Okey, pastikan dia berturutan. Okay. Invoice sebelum ni kita keluarkan pada bila? Pada 9 hari bulan kan? Untuk koperasi kan? IMB 4200. So awak boleh buatlah IMB 4201 untuk kelab futsal pula, sebab kita yang keluarkan invoice ni. So IMB, so ni nama kita, burger padu, alamat. So tulis nama dia. Kelab futsal apa? Kelab futsal saya punya Damai Indah. Okey, berapa kuantiti yang saya keluarkan? Okey, tengok dekat mana kuantiti ni? Jualan rekod jualan kredit 16 Mac. Okay. Dekat yang kad inventory yang awak tu ada rekod jualan kredit 16 Mac kan? Tu ambil dan copy, masuk dalam ni. Cikgu punya 125 50. Mesti synchronize dengan rekod jualan kredit kita yang sebelum ini yang kita dah buat. Okay. Masukkan saja. So 1075. So ni lengkapkan. Okay, habis 16. Okay, 18 belian tunai. Okay, belian tunai. Okay, ni cek. Sebelum ni kita ada buat belian tunai tomato timun kumis daripada pasar raya apa. Okay, buat pasar raya yang sama lah. Yang cikgu buat ikon save. Okay, alamat. Okay. So harga ikut harga yang sebelum ni. Harga yang sama. So awak tulis ni lah. Ikut sebelum ni. Terusnya harga sebelum ni. Okay. 19. Menjelaskan sebahagian invoice. Bertarikh 1 Mac. Okay, maksudnya kita bayar sebahagian invoice kita bertarikh 1 Mac. Kepada siapa? ABB. ABB yang pertama. 1 Mac tu kita ada buat belian. Kita malah nak pergi kat sana. Ni depan awak pergi tengok dokumen awak sendiri 1 Mac tu. Kita ada beli barang niaga kan. Barang yang 1 hari bulan tu barang niaga. Yang roti burger, roti oblong, burger ayam semua tu. Kita tengok invoice itu. Yang roti burger, oblong, ayam, sos semua tu lah. Kita beli daripada ABB yang pertama. So, tuliskan nombor resit, dia yang keluarkan resit tu. So, saya buat apa-apa nombor saja. So, nama dia lah. ABB yang pertama saya, nama TF. Holding Sendirian Berhad. Okey, alamat. Dia terima daripada kita, burger padu. Kita kita ni maksudnya perniagaan jangan sesekali letak nama owner So, sebahagian. Okay, awak tengok invoice kita tu berapa kita beli. Jumlah pembelian kita hari tu. Macam cikgu, amount jumlah invoice cikgu pada 1 hari bulan yang saya beli daripada TF Maju Holding tu, jumlah saya 1182.50. Jadi kita akan bayar sebahagian. Ikutlah awak nak bayar berapa. Sebahagian, separuh ke, 60% ke, 50% ke terpulang. Okay, kalau separuh 1182 mungkin saya buat sini saya bayar 600 je. So saya buatlah 600.
Ikutlah awak nak bayar berapa. Tapi bukannya penuh maksudnya kurang daripada invoice tersebut. Sebahagian separuh. Half. Tapi janganlah complicated pergi letak sen-sen pula. Bayar apa tu? Figure tu awak buat nombor bulat je dulu. Kemudian yang sen-sen tu nanti kemudian kita bayar. Kita tuliskan dalam perkataan bayaran untuk tulis sebahagian invoice bernombor. Kita tengok nombor invoice kita yang sebelum tu, 1 hari bulan tu, tuliskan bertarikh berapa tadi? 1 Mac 2021. Okey. Yang ini sebab tak lebih pada 1000, jadi saya buat bayar secara tunai je lah. Malah nak guna cek. Ke kos kan nombor cek. Ke pengurus dia. Saya buat bayar secara tunai. Okay, dapat? Bolehlah bayaran untuk ni. Sebagai invoice bernombor apa? Ambil balik nombor invoice yang kamu dah buat pada 1 Mac tu. Okay, bertarikh 1 Mac 2021. Okey, menerima pinjaman daripada bank. Okey, sekarang ni kita dapat pinjaman yang kita dah apply kan. Masa awal-awal dulu, pada 20 hari bulan kita dah terima pinjaman. Okey, buatlah bank apa? Tak payah sama dengan bank kita lah. Maksudnya ni bank lain yang kita buat pinjaman. Okey, contoh cikgu buat bank Islam. Saya buatlah bank Islam Malaysia Berhad. Bank ni apa-apa bank pun tak apa. Apa-apa bank. Okay, bernilai berapa? Okay, berapa yang awak nak pinjam daripada bank itu terpulang? Okay, saya buat 20,000. Saya pinjam 20,000. Tak payah pinjam banyak sangat sebab kita ni kios saja, bukan perniagaan besar. So buat amount yang lebih kurang samalah 20,000 ke 40,000 mesti tu lah. Lingkungan range harga ni. Letak saja amount berapa. 20,000 ke, 25,000 ke, 30,000 ke, 35,000 ke, 40,000 ke, ikutlah. Jangan ada ratus-ratus pula lepas tu. Nanti nak kira faedah kan, susah. Okay, seterusnya mengeluarkan inventory untuk kegunaan perniagaan. Okay, ini tak ada masalah. Ini yang kalau awak perasan dalam kad inventory tu, yang cikgu highlightkan warna kuning tu. Nampak tak? Kuning maksudnya semua orang keluarkan amount yang sama. Macam telur kan hari tu 330 kan. Ni mesti ada 20 hari bulan tu. Inilah dia punya dokumen dia. Kita dah buat awal, kita buat secara reverse. Buat dulu yang tu baru buat ni. Okay. So ini tak ada masalah, sudah ada dalam kad inventory. Okay. Kalau awak nak check pun boleh check lah. Okay, seterusnya merekod jualan tunai. Okay, ini pergi dekat yang tadilah jual rekod jualan tunai minggu ke-3. Okay, minggu ke-3 saya jualan tunai saya lampiran C Okay, lampiran C 2875. Saya tulis sini 2875. Ni cikgu punya, awak punya aman ambil dalam lampiran C tu minggu ke-3. Tarikh 15 hingga 21 Mac. Okey, seterusnya menerima sebahagian bayaran daripada kelab futsal. Okay, kelab futsal tadi kita dah bukakan dia, sekarang dia bayar. Okay, kelab futsal apa? Nama kelab futsal kita, kelab futsal ABT kita, saya punya Damai Indah, saya tulis Damai Indah. Okey, resit, tengok nombor resit kita sebelum ni berapa? Kita ada keluarkan resit kan? Baca. Resit 14 hari bulan sebelum ni R3201. So, sekarang resit yang seterusnya R3202 lah. Buat
3202. Kita keluarkan resit. So, nama kita lah Burger Padu. Okay, alamat kita. Okay, terima daripada Kelab Futsal. Kelab Futsal Damai Indah. Ni saya punya, awak punya letak nama sendiri lah. Okay, ringgit Malaysia berapa? Okay, berapa invoice 16 Mac tu berapa? Dia punya jumlah dia. 16 Mac. Ni kan, berapa jumlahnya? Okay, saya rasa semua orang pun lebih kurang sama kan, 1075. So, maksudnya kita terima bayaran untuk invoice itu. Sejumlah 1075. Tapi dia kata sebahagian sahaja. Jadi awak buatlah separuh daripada 1075. RM537. Tak payahlah buat RM537.50. Buatlah 600 ke. Yang ini ni awak buat amount lain-lain pun tak apa. So dalam lingkungan 500 ke 700. Tak ada masalah. Cikgu buat, contoh cikgu buat 600. Cikgu buat 800. Okay. Ikutlah. Awak buatlah dalam lingkungan 500 ke 700 ke 800 lah. Saya buat 800. Sebahagian tak semestinya separuh. Okey. Boleh. RM800 Malaysia sahaja. Bayaran untuk sebahagian invoice bernombor. Okey, apa invoice nombor tadi? Okey, yang tarikh 16 Mac tu bertarikh 16 Mac 2021. Dah tadi lah macam sebelum ni. Okey, seterusnya 22 Mac. Ni pun sama macam yang sebelum ni. Okey, minggu yang ketiga tadi berapa deposit tunai awak? Ni kan? Belum kan? Yang ni, 21 hari bulan. Berapa jualan tunai kita? Cikgu punya 2875 jualan tunai. Jadi kita akan rekod depositkan duit tu lah. 2875. Okey, tapi saya tak depositkan semua. Saya depositkan 60% sahaja. Awak kira lah. Okey, 60 per 100 darab dengan 2875 yang cikgu punya. Awak kira awak punya 75 akan dapat 500. 500 takkan 500. 1725. Jadi saya tak letaklah 1725. Saya nak nombor yang cantik lah. Jadi saya pun 1,700. Saya depositkan lah 1,800. Contoh. Ataupun 2,000. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Masukkan jumlah tu. Jadi ni kita tadilah tampalkan slip dia. Slip mesin deposit tunai. Okey, seterusnya 23 membekalkan burger kepada koperasi. Yang sama. Koperasi apa? ABT. Nombor 1. Koperasi Fedah Teriang 3. Okey, ni pun nombor invoice synchronize dengan yang sebelum ni. Kalau sebelum ni kita keluarkan nombor berapa, so awak kena buat yang berturutan lah. Saya buat 42002. Tengok invoice yang kita keluarkan sebelum ni. Burger Padu. Tu alamat. Kita yang keluarkan invoice ni kepada dia. So tulis sini koperasi macam yang biasa, yang sebelum ni lah. Fedah Teriang 3. Okey, yang ini tengok dekat mana kuantiti ni. Jualan, kredit, rujuk, jualan, kredit, berapa hari bulan? 23 Mac. Yang kita dah buat sebelum ni, kopi sahaja daripada situ. Okey, 150. Okey, kopi daripada itu. So ni pun sama, masukkan jumlah, letakkan tangan dia lah. Ini kita.
Kopi daripada jualan kredit yang awak dah kira sebelum ni. Okey, seterusnya. Okey, membeli barang niaga. Okey, ulang benda yang sama. Daripada siapa? Daripada A, B, B yang pertama. Yang tak ada masalahnya, cikgu tak pergi dah tahu. Awak buat sendiri, lengkapkan. Nombor invoice siapa? Saya punya TF. Saya buat TF. Tengok dokumen sebelum ni. Dia sama je, buat sama je. Yang ni lah lain-lain lah kan. Yang ni lah awak kena darab. Harga seunit sama, sudah darab. Dapat amount. Okey, seterusnya. Ulang-ulang. Belian tunai pun sama. Belian tunai daripada siapa sebelum ni. Kopi saja. Saya punya ikon save. Saya tulis harga yang sama. Okey, darabkan. Masukkan. Okey, seterusnya membeli barang niaga. Telur kan. Telur kita beli daripada siapa? Daripada ABB yang kedua. Tengok dokumen sebelum ni yang kita beli telur tu, kopi sahaja. Kopi apa? Kopi nama dia. Nama perniagaan dia, nama perniagaan kita. Jangan kopi nombor invoice pula. Nombor invoice ni kena berlainan dengan harga seunit tu kena sama. Okey, seterusnya merekodkan jualan tunai. Okey, ini jualan tunai pada minggu yang terakhir. Okey, so pergi tengok rekod jualan tunai minggu terakhir. Tunai minggu 4. So yang tak ada jualan kredit tu kan, dia jualan tunai sahaja. Dan cikgu punya rekod 3075. Tu tuliskan. Okay, seterusnya membayar upah pemilik 1,500 secara tunai. Okey, ni buatkan. Mengeluarkan inventory untuk guna perniagaan. Okey, sekali lagi tengok dekat cut inventory. Tarikh 28 hari bulan. Okey, keluar berapa? Okey, copy dekat sini. First cili saya buat 2, 1. Telur saya keluarkan 300 kan. So 5 papan lah. 300, 150 saya punya telur. 150 maksudnya 5 papan. So saya buat 5 papan. Okey, menerima sebahagian bayaran daripada koperasi. Koperasi apa tadi? Perda Priang 3. Yang sebelum ni, invoice sebelum ni. Pada 23 Mac. Okey, so ikut tadi. Nombor resit sebab kita yang keluarkan. So kena berturutan dah daripada nombor sebelum ni. Sebelum ni saya keluarkan nombor resit R3202. Sekarang saya keluarkan lagi satu R3203 pula. Okey, so nama kita lah Burger Padu. Okey, alamat. Diterima daripada koperasi. Perda Terang 3. Ringgit Malaysia berapa? Sebahagian Sebahagian. Invoice sebelum ni yang dia koperasi. 23 Mac berapa jumlah saya? 650. Okay, itu jumlah invoice saya sebelum ni yang 23 hari bulan. So saya terima bayaran hanya untuk sebahagian. So ikutlah separuh daripada 650 buat berapa? Cikgu ambil amount 300 macam tu. So saya buat 300 saja. Maksudnya dia bayar 300. So ringgit Malaysia tuliskan untuk bayaran sebahagian. Invoice bernombor apa invoice nombor yang 23 hari bulan tu bertarikh 23 Mac 2021. Okey. Okey, tunai dengan cek cek. So potong tunai. Kita tuliskan nombor cek. Maksudnya sekarang ni dia yang bayar kepada kita kan. So nombor cek dia apa? Ini pun dia pernah bayar hutang kepada kita dulu kan. Awak cek dia guna bank apa? Contoh ABNB. Ini kod bank dia lah. So nombor ni tak apalah apa-apa je. Kod bank kena sama dengan sebelum ni. Yang dia pernah bayar. Kod bank yang sama. Jadi dah koperasi ni dah 2 kali bayar kepada kita. Okey. So awak cek balik sebelum ni guna kod bank apa, mesti kod bank yang sama. Okey, nombor tak apa, nombor yang berbeza. Sebab dia mungkin keluarkan cek tu untuk urus peniaga lain sebelum dia bayar kepada kita ni. Okey, jadi pengurus
Kita lah tanda tangan. Okey, seterusnya 29, memberi sumbangan RM kepada sempena Joe Garton Perdana SMK tahun 2021. Okay, ini maksudnya derma. Kita nak beri derma. Ikutlah awak nak beri berapa. Macam cikgu buat 200. Okay, so awak tulis lah. Letaklah 200 hingga 500. Ini derma lah. Kepada, okey, ini nama orang. Mungkin nama salah seorang guru ke ataupun nama pengetua sekolah tersebut ke ataupun nama wakil PIBG sekolah tersebut pun boleh. Itu saya akan buat. Contoh saya buat Encik Norman. Kalau letaklah nama siapa-siapa. Okey. Sempena jawatan perdana SMK, letak SMK apa? Saya buat SMK Bandar 32. Okay. Awak letak SMK pun tak apa, tak ada masalah. Sekolah yang sama pun tak apa. Semua je berbeza. Okey, seterusnya mendepositkan tunai ke dalam bank menggunakan mesin. Ni pun sama macam tadi tu. Pergi tengok jualan yang keempat. Jualan tadi minggu keempat tu 3075 kan. Saya punya lah. Okey, jadi 60% berapa? So saya dapat 1845. Ni so saya letak dia letak 45, so saya letak 1800. Awak nak letak 2000 pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, so tampalkan slip dia, slip mesin deposit tunai kat sini. Okay. Kemudian selesai. 31, membayar penggunaan air dan elektrik bagi bulan Mac secara tunai. So air dan elektrik ni kategorinya apa? Kadar bayaran kan? Kalau ingatlah, kita tak tahu kadar bayaran tu apa. Kadar bayaran tu bil-bil semua kita bayarkan, bil elektrik, telefon, semua tu lah. So kita bayar kepada siapa? Adakah kepada TNB elektrik? TNB betul. Air JBA betul. So bukan kita bukan bayar kepada TNB ataupun JBA. Kita bayar kepada tempat yang kita sewa tu. Kita sewa dekat depan mana yang saya sebut tadi, depan 7E kan. Kita takkan bayar kepada dia. Dia yang akan settlekan kita punya bayaran. So nombor voucher awak tulis lah. Dia yang akan keluarkan voucher tu. So tulislah nombor apa-apa. Contohlah 002. Okay. Voucher bayaran. So kita yang keluarkan, okey ini kita yang keluarkan voucher ni. Okay, kita yang keluarkan voucher. Jadi sebelum ni kita pernah keluarkan voucher kan untuk bayar gaji, betul? Upah. Okay, awak tengok nombor voucher sebelum ni yang upah tu berapa nombor dia. Kalau upah tu nombor 001, yang ini kita buat 002. Synchronize lah upah nombor voucher ni. Kalau awak buat 100, ini awak buatlah 101. Ini nombor yang selepas itu. Okay, so ini nama kita, Burger Pardin. Alamat. Kita ke alamat yang penuh, kita yang keluarkan voucher. Membayar penggunaan air dan elektrik kepada, okey saya buat 7-11. Okey, jumlah ikut awak yang letak berapa. Anggaran 1 bulan tu berapa bil elektrik dengan bil air. Campur dua-dua. Kalau kita punya rumah pun dalam ratus-ratus, ini penggunaan domestik lagi lah banyak kan. Lagi tinggi biasanya. So saya buat dalam 420. Terpulang pada awak nak buat berapa. Jangan sampai lah ribu-ribu mahal sangat. So buatlah dalam lingkungan 400 ke 600 macam tu. Okay, ambil range harga ni lah. Sebab kalau dalam dekat rumah kita punya elektrik pun dah 100 lebih. Campur air 50 lebih, dalam 100.5 kan. 200 lah untuk rumah. Untuk personal use 200. Kalau perniagaan dia mungkin 2 kali ganda. Saya buat 420. So ini
Mungkin pengurus 7-Eleven dia boleh tantangan. Tuliskan dalam perkataan 420 sahaja. RM secara tunai, so awak potong nombor cek. So pengurus ataupun wakil dia, wakil 7-Eleven, pengurus dia. Tantangan sama pun tak apa, atas dengan bawah ni tantangannya, tak ada masalah. Okey, habis. Ada soalan? Ada ke? Tanya sekarang. Sebelum nanti cikgu suruh lengkapkan, tak hantar pula dah. Tak faham. Lepas tu dia diam, tak faham. Lepas tu tiru kawan pula. Eloklah tu. Yang ini kalau awak tiru kawan, memang awak ambil note amount kawan awak lah. Lepas tu apa jadi dengan kad inventory, dengan rekod jualan tunai kredit yang buat sebelum ni? Dah lari pula amount dia. Lari tu maksudnya lain lah. Sebab dia meniru kan. Dia copy kawan dia punya. Dalam kad inventory lain, dokumen lain, pening saya. Ada soalan tak? Ini kena buat sendiri, betul-betul kena buat sendiri ya. Based on awak punya jualan yang rekod inventory sebelum ni tu, yang dah betul-betul rumus buat tu kan. Kad inventory, rekod jualan tunai, rekod jualan kredit. Sekejap.